Sambung pelajaran fizik tingkatan 5 KSSM. Bab yang kelima elektronik, subtopik yang kedua diod semikonduktor. Okey, so nama pun topik elektronik, maka kita perlulah belajar tentang komponen elektronik. Komponen elektronik yang asas lah, bukan semua pun. Kalau nak belajar semua, dia memerlukan satu buku teks yang tebal khas untuk topik elektronik ni kan. Tapi untuk peringkat SPM kita belajar sesetengah sahaja komponen elektronik, di mana kita kena faham lah macam mana komponen elektronik itu berfungsi. Okey, so komponen elektronik yang pertama adalah diod. Okey, diod diperbuat daripada semikonduktor. Okey, bahan semikonduktor sangat penting dalam industri elektronik kerana perlukan diod ni lah salah satunya. Komponen elektronik yang diperbuat daripada semikonduktor adalah diod. Dan selepas ni kita belajar juga transistor. Transistor tu yang paling penting sekali dalam bidang elektronik ni. Nanti kita ceritalah kenapa transistor tu paling penting. Tapi sebelum tu kita tengok dulu diod semikonduktor. Okey, so yang ni adalah diod. Bentuk dia silinder warna hitam. Dia ada dua elektrod lah, anode dan katod. So simbol dia segitiga, lepas tu kita ada palang. Palang ni menunjukkan katod. So ingat ya, palang menunjukkan katod, yang bukan palang anode lah. Katod negatif, anode positif. So diod semikonduktor ialah apa definisinya? Komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja, dalam satu arah tertentu sahaja. Okey, kenapa? Sebab kita punya sumber tenaga elektrik kita yang seperti kita dah belajar dalam topik elektromagnet, sumber arus ataupun tenaga elektrik kita di rumah ataupun domestik adalah arus ulang alik. Bila kita kata arus ulang alik tu bermaksud arus tu dia ada dua arah. Dia bergerak dua arah secara berselang-seli. So first dia bergerak daripada satu arah kiri ke kanan, lepas tu dia akan tukar kanan ke kiri. So kiri kanan ke kiri mengikut frekuensinya lah, frekuensi ulangan tu. Tetapi sayangnya peralatan elektrik ataupun peralatan elektronik di rumah adalah arus terus, di mana dia perlukan satu arah sajalah, satu arah arus sahaja. So macam mana kita nak tackle masalah itu? Macam mana kita nak tukar arus ulang alik menjadi arus terus? So namanya kita guna diod ni lah. So diod ni adalah komponen elektronik yang di mana dia membenarkan arus elektrik ulang alik itu mengalir dalam satu arah tertentu sahaja. So kita tengoklah dia ada dua situasi di mana diod itu boleh berfungsi. So diod ini diperbuat daripada semikonduktor. So semikonduktor adalah silikon. Yang paling utama adalah silikon ataupun germanium. Tapi selalunya silikon lah, sebab silikon ni paling banyak di dalam kerak bumi. So silikon diperbuat daripada silikon. Silikon dia punya bilangan elektron valence-nya ada 4, sama macam karbon. So silikon ni bersifat macam karbon. So karbon kan boleh mengalirkan elektrik kan. Tetapi silikon ni dia boleh juga mengalirkan elektrik, tetapi hanya bila dia dipanaskan. Bila kita letakkan haba barulah kekonduksian elektriknya meningkat. Okey, tetapi kalau karbon tak perlulah kita nak panaskan. Karbon tu memang sedia ada, boleh mengalirkan elektrik. So apa yang kita boleh buat untuk meningkatkan kondisian silikon ni ataupun semikonduktor kita panggil, tanpa perlu guna haba, kita kena letak elemen bendasing ke dalam silikon ni, atau atom lain, atau atom yang berlainan dengan silikon, di mana ada dua jenis atom yang kita boleh dopkan. Itu proses dia pendopan. Proses untuk mencantumkan atom silikon dengan atom lain itulah nama dia pendopan.
So kita boleh dopekan silikon ni dengan atom-atom lain. Ada dua jenis. Satu atom yang trivalent. Okey, trivalent tu maksudnya 3 elektron valence. Okey, kalau 3 elektron valence kahwin dengan 4 elektron valence, of course kita ada terlebih satu tempat kosong. Kan? 4 dengan 3. So 4 dengan 3 ni kita nampak ada satu jari kita ni yang bebas bergerak sebab dia tidak terikat. Okay, so elektron yang bebas bergerak ni sangat konduktif, sangat boleh mengalir dengan mudah, boleh mengalir ataupun bebas bergerak dengan mudah, maka konduksian elektrik kita meningkat. So jenis semikonduktor yang terhasil adalah semikonduktor jenis P. Semikonduktor jenis P. Kenapa jenis P? Sebab sebenarnya ruang kosong yang elektron tidak boleh bercantum tu kita panggil lohong lah. Lohong itu adalah yang bergerak sebenarnya. Walaupun kita kata tadi elektron kan yang pada asalnya memanglah elektron yang bergerak. Tapi kalau kita lihat secara makro memang elektron. Tapi secara makro tu maksudnya kalau kita zoom up kan, memang kita akan nampak macam seolah-olah lohong itu yang bergerak. Seolah-olah lohong itu adalah bersifat positif kan. Kita assume lohong tu bersifat positif, elektron bersifat negatif. So seolah-olah lohong yang bersifat positif itu yang bergerak sebenarnya. Tapi pada hakikatnya memang elektron lah yang bergerak. Kita tahu dia cuma memenuhi lohong tu. Dia memasuki lohong, maka dia menghasilkan lohong yang baru kan. So lohong yang baru tu dia akan berubah-ubah tempatnya. So kita katakan semikonduktor itu adalah semikonduktor jenis P sebab dia positif. Okey. Contoh trivalent adalah boron. Atom boron lah. Dia adalah trivalent. Okey, selain daripada itu kita boleh juga dopekan silikon kita dengan atom pentavalent. Okay, pentavalent tu maksudnya 5 elektron valence. Okey, so kita ada 5 elektron valence kahwin dengan 4 elektron valence. Okey, kali ni kita kena selarikan kita punya elektron dan kita dapati kita terlebih satu elektron dan tiada lohong. Lohong hanya terbentuk bila salah satu daripada ikatan kovalent kita tu tak cukup. Okay, contohnya ikatan kovalent maksudnya 4. So kalau kita ada 4, satu tak cukup, maka kita ada satu lohong. Tapi kalau ada 4 elektron dengan 5 elektron, so 4 elektron dengan 4 elektron yang lagi satu tu dah membentuk ikatan kovalent. Tetapi satu elektron tu adalah elektron bebas yang di mana tiada lohong untuknya. So dia hanya bergerak bebas sahaja tanpa perlu cari lohong. Yang sebelum ni dia ada lohong dan dia ada elektron bebas. So elektron tu boleh masuk dalam lohong dan lohong tu berpindah ke tempat yang lain. Kali ni tiada lohong dan hanya ada elektron bebas. Maksudnya tiada pasangan lah elektron ini dan tiada pun lohong untuknya. Maka dia bersifat negatif. So semikonduktor jenis N. Kita katakan jenis N. Sebab dia bersifat negatif. Contoh atom pentavalent adalah phosphorus. Phosphorus. P lah, simbol kimia P. Kalau boron B. So contoh sahaja. Tujuan apa lagi sekali untuk kita buat pendopan ni untuk meningkatkan konduksian silikon. Sebab silikon dia boleh mengkonduksikan elektrik bila dipanaskan. Sebab dia adalah semikonduktor. Dia seolah-olah macam konduktor, tapi dia adalah macam penebat juga kan. So dia di antara konduktor dengan bukan konduktor. So cara kita nak meningkatkan konduksian, dua cara, haba dengan pendopan. Pendopan ada dua. Kita guna atom trivalent untuk menghasilkan jenis P, ataupun kita guna pentavalent untuk menghasilkan jenis N. So yang ni belum lagi cerita diode lagi. Ini adalah background story untuk diode. So apa yang kita nak buat untuk membuat diode, kita cantumkan semikonduktor jenis P dengan semikonduktor jenis N. Kita cantumkan. So dia akan membentuk lapisan susutan di tengah-tengahnya. Sebab kita cantumkan positif dengan negatif. Kat tengah-tengah tu bersifat neutral. Antara lapisan N dengan P tu kita panggil lapisan susutan.
dia bersifat neutral. So yang ni adalah pembentukan diod semiconductor. So kalau kita tengok dekat sini, gerak kerja diod ni dia ada dua. Dia bergantung kepada cara kita sambungkan diod itu dengan terminal bateri lah. So kalau kita tengok dulu litar pincang depan. Okey, apa yang akan berlaku? Litar pincang depan ni, lapisan P ataupun semikonduktor P tu disambung kepada anod, kan? Disambung kepada anod, dan anod disambung kepada terminal positif bateri. Lapisan N disambung kepada katot, katot kita sebelah sini, dan katot ini disambungkan kepada terminal negatif bateri. Okey, maksudnya positif anod disambung kepada positif bateri, negatif katot disambung kepada negatif bateri. Maka kita katakan litar itu litar pincang depan, mentol akan menyala. Kenapa mentol boleh menyala? Sebab litar lengkap. Kenapa litar itu litar lengkap? Sebab arus mengalir. Sebab apa arus mengalir? Okey, kat sini kita kena ceritalah. Apabila diod itu disambung pincang depan, okey, P positif kan, disambung kepada positif, maka positif dengan positif akan menolak antara satu sama lain. So lohong di dalam positif, kan, semikonduktor P tadi dia ada lohong. Lohong itu bersifat positif, tadi saya cerita, dia tak sukalah ke arah positif bateri ni. Dia kalau boleh dia nak lari daripada positif bateri. So dia merapati ke lapisan susutan ni. Dia berkumpul dekat kawasan lapisan susutan tu. Dia bukan duduk di kawasan berdekatan dengan bateri, sebab diorang dua-dua bersifat positif. Manakala jenis N tu adalah elektron bebas. Elektron bebas bersifat negatif, dan negatif tak sukalah kepada negatif, kan. So dia pun akan lari dan berkumpul dekat kawasan lapisan susutan tadi di tengah-tengah. So apa yang akan berlaku? Diorang ni semua push, kan, menipiskan lapisan susutan, maka arus akan mengalir sebab lapisan susutan itu bersifat neutral pada asalnya. Arus tidak mengalir. So bila dia nipis, arus boleh tembus. Boleh tembus, ataupun elektron bebas tu boleh tembus lapisan susutan nipis tu, sebab beza keupayaannya telah berkurang. Sebab tu dia tunjuk kat sini ada V. Maka kita dah mengurangkan beza keupayaan, maka elektron ada banyak tenaga yang mencukupi untuk merentasi lapisan itu. Maka arus pun mengalir lah. Bila dia merentasi sahaja, dia telah pun berada di kawasan positif, maka elektron suka kawasan positif dan dia akan kembali ke terminal positif bateri. So dekat sini penjelasannya, apabila diod dipincang depan, lohong akan bergerak ke arah semikonduktor jenis N. Maksudnya dia bergerak ke tengah lah. Manakala elektron bebas dalam N tu dia akan bergerak ke semikonduktor jenis P. Maksudnya bergerak ke tengah juga. Lapisan susutan menjadi nipis sebab dua-dua belah tolak lapisan susutan tu. Dia menipiskan. Dua-dua belah menolak. Maka voltaj simpang merentasi lapisan susutan berkurang dan rintangan diod menjadi sangat kecil. So bila voltaj simpang tu berkurang sebab lapisan susutan menipis, rintangan dia berkurang jugalah. Okey, sebab kalau dalam formula hukum Ohm, apabila V kita turun, R kita pun kena turun. Okey, so arus boleh mengalir melalui diod dan mentol akan menyala. Okey, disebabkan rintangan kita dah berkurang, mentol pun menyala sebab arus boleh mengalir. Okey, untuk litar pincang depan. Okey, litar pincang songsang berlaku apabila terminal bateri kita ni terbalik dengan terminal elektrod diod. Contohnya, P adalah anod, N adalah katot. Kita tahu anod bersifat positif, katot bersifat negatif. Sebab P positif, N negatif. So kalau kat sini kita nampak anod positif ni disambung kepada negatif bateri, terminal negatif bateri. Katot negatif ni disambung kepada terminal positif bateri, dan kita dapati mentol tidak menyala. Sebab apa mentol tidak menyala? Sebab litar tidak lengkap. Kenapa litar tidak lengkap? Sebab arus tidak mengalir. Kenapa arus tidak mengalir? Okey, cerita dia dekat sini. So apabila lapisan P ni dia ada lohong, kan, lohong itu bersifat positif. So lohong ini
dia tertariklah kepada yang bersifat negatif pada bateri itu. So dia akan menjauhi kawasan tengah ni dan tertarik kepada terminal positif bateri, terminal negatif bateri sebab lohong positif. Sama ceritanya dengan sebelah N. N adalah elektron. Elektron bebas ni bersifat negatif, dia tertarik kepada terminal positif bateri. So dia pun menjauhi daripada lapisan susutan. So apa yang akan berlaku, lapisan susutan itu seolah-olah melebar, kan? Dia membesar sebab dua-dua belah lari antara satu sama lain. So dia akan melebar. Bila dia melebar, voltaj simpang dia meningkat sebab jauh, kan, jarak dia jauh. So voltaj simpang dia telah pun meningkat. So apa yang akan berlaku, rintangan dia meningkat. Bila rintangan meningkat, arus tak mengalir lah. Itu kaedah litar pincang susam. So dua-dua lohong dan elektron masing-masing bergerak menjauhi lapisan susutan. Lapisan susutan menjadi lebar, voltaj simpan meningkat, rintangan meningkat, arus berhenti mengalir, mentol tidak menyala. So apa yang kita boleh kesimpulannya, kan? Apa yang kita boleh simpulkan tentang gerak kerja diod ni? Diod dia hanya membenarkan elektrik mengalir satu arah sahaja. Maksudnya pincang depan sahaja, pincang songsang tak boleh. So dia mesti satu arah itu sajalah, pincang depan itu saja untuk membolehkan arus itu mengalir. Kalau dia dalam keadaan pincang songsang, dia akan memberhentikan arus. Itu very important konsep lah, di mana arus ulang-alik dia bergerak dua arah. So dia pilih satu arah sahaja daripada arus ulang-alik itu. Nampak tak dekat sini? So dia akan pilih satu arah sahaja, yang di mana satu arah itu akan menjadikan dia litar pincang depan dan membenarkan arus itu mengalir lah. Kalau satu arah lagi, dia akan jadi pincang songsang, dia akan memberhentikan arus. Itu adalah fungsi semikonduktor diod. Okey. Semikonduktor jenis P dan jenis N terhasil menerusi proses pendopan saya dah cerita dah tadi, iaitu atom berdasing dicampurkan ke dalam struktur kekisi hablur semikonduktor tulen, iaitu silikon. Pembawa charge majoriti bagi semikonduktor jenis P ialah lohong. Okey, sebab apa tadi? Sebab kita ada 4 silikon, 3 boron. Okey, so 3 boron ni adalah lohong lah salah satunya. Sebab kata kovalent 4. So bila ada 3 saja elektron, maksudnya ada satu lohong. Lohong ini boleh dikahwinkan dengan elektron daripada silikon. So dia memenuhi lohong, maka dia membentuk lohong di bahagian silikon pula. Lepas tu elektron daripada boron ni akan masuk balik dalam lohong dalam silikon. So dia akan membentuk lohong dekat kawasan boron pula. Macam tu lah dia bergerak. Lohong tu seolah-olah lohong yang bergerak, bukan elektron. So lohong bercharge positif, maka kita panggil charge majority adalah lohong untuk semikonduktor jenis P. Manakala bagi semikonduktor jenis N ialah elektron, sebab kita ada 4 silikon, 5 fosforus. Kan, 5 fosforus di mana tiada lohong untuk silikon sebab dia memang full 4, tapi fosforus ni terlebih 1 elektron. So elektron ni tiada lohong, dia tak boleh nak pergi ke lohong, tapi dia bergerak bebas lah, merata-rata. So dia nama dia elektron bebas. Charge majority ni adalah elektron bebas, maka dia bersifat negatif. So pembawa charge majoritinya elektron, maka dia semikonduktor jenis N. So lohong bertindak pembawa charge positif. Okay. So kita pun telah belajar tentang gerak kerja diod, macam mana dia boleh membenarkan arus mengalir satu arah saja, tapi kita perlu belajar juga bagaimana kita nak menukarkan arus ulang-alik menjadi arus terus. Tadi kita just cerita secara general saja macam mana diod tu berfungsi. Sekarang ni macam mana kita nak tukar arus ulang-alik kepada arus terus. So proses tu nama dia rektifikasi, iaitu proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus. Nama dia rektifikasi. Ada 2 jenis rektifikasi. Rektifikasi gelombang separuh dengan rektifikasi gelombang penuh. Apa benda pula ada gelombang-gelombang ni? Sebab arus ulang-alik berbentuk gelombang lah. Atas bawah kan, atas bawah, atas bawah. So kita nak merektifikasikan. Okay. Merektifikasikan tu maksudnya menukarkan gelombang ni jadi gelombang
satu arah sahaja. So kita boleh delete yang bawah ni. Contohnya. So kita hilanglah kawasan bawah ni kan. So ada gap. Satu ada, lepas tu gap. Satu ada lagi, lepas tu gap. So ada gap-gap ni kita panggil gelombang separuh. Sebab kalau gelombang penuh tu dia tak ada gap. Okey, so kita tengok rektifikasi gelombang separuh ni macam mana. Separuh kitar positif dengan separuh kitar negatif. Itu adalah arus ulang-alik lah. Lepas tu arus ulang-alik simbol dia macam ni, disambungkan ke diod. Okey, kalau dia separuh kitar positif, diod kita sini positif sebelah sini, negatif sebelah sini. Macam mana saya tahu? Sebab ada palang. Palang tu negatif lah. So kalau separuh kitar yang positif, so arus bergerak ke atas lah kan. Kalau positif tu. So dia dalam pincang depan. Bila dia pincang depan, dia membenarkan arus mengalir. So kalau dekat kita letak CRO ataupun OSK dekat belakang ni, kita letak OSK, osiloskop sinar kata. Waktu form 3 kita belajar, gelombang yang akan muncul pada skrinnya adalah bentuk dia, bentuk asal lah kan, bentuk asal yang pertama tu. Lepas tu bila dia jadi negatif kan, dia tukar arah ke bawah pula. So sekarang ni yang positif telah bercantum ke negatif. So kalau kita follow laluan tu, dia nak masuk ke kawasan diod tak boleh sebab ada palang. Palang tu dia block yang kawasan arus yang masuk ikut palang tu lah. So dia pincang songsang. Bila dia pincang songsang, dia memberhentikan arus. Sampai takat itu sahaja arus tu boleh mengalir. So arus tidak mengalir lah, lengkap kan, tak masuk balik ke sumber. So dalam OSK tidak register lah kawasan yang negatif itu. Maka arus ulang alik pun ulang balik, yang positif naik ke atas balik, maka dia pincang ke depan balik. So register lah dekat OSK. Sebab dia pincang ke depan, dia membenarkan arus mengalir. Dan proses ini berulang-ulang. So kita dapati kita ada gap. Bila ada gap, maksudnya rektifikasi gelombang separuh. Hanya separuh gelombang saja yang berjaya kita alirkan ke dalam diod itu. Maka tiada separuh kitar yang negatif. Okey, kalau kita tengok gelombang penuh, rektifikasi gelombang penuh, kenapa kita kena buat juga rektifikasi gelombang penuh? Maksudnya yang negatif tu pun kita kena jadikan dia positif juga. Maksudnya macam itulah. Kenapa? Sebab rugilah. Sebab kalau ikutkan, kita boleh dapat 100% elektrik daripada yang dibekalkan. Tapi kenapa kita dapat separuh saja? Okey, kalau boleh kita nak 100% lah yang kita dapat tu kan. So nama dia gelombang penuh tu lah. So separuh kitar positif. So susunan dia macam ni. Kalau tadi kita guna satu diod sahaja kan, tak kisahlah diod ni letak macam mana pun, dia akan jadi separuh kitar separuh gelombang rektifikasi gelombang separuh. Tak kisahlah diod ni positif belah sini ke, negatif belah sini ke, negatif belah sana ke, positif belah sana ke, dia memang dapat benda yang sama saja. Okey, untuk mendapatkan gelombang penuh, kita perlu guna diod tertimbang ni. Bahasa Inggerisnya bridge rectifier lah, rektifikasi tertimbang. Okey, so macam mana dia boleh berfungsi? Susunan dia mesti selari. Rectifier tertimbang, susunan dia mesti selari antara satu sama lain lah. Contoh D1 ni dia mesti selari dengan D2. Nampak tak? Palang dengan palang sama arah ke bawah, ke bawah. Dan D3 mesti selari dengan D4. So palang dia mesti sama dengan palang D4 tu, dia ke atas lah, anak panah dia tunjuk ke atas. Tu kaedah susunan diod rectifier tertimbang. Dia mesti guna 4 diod. Kalau dia 1 diod ataupun 2 diod, yang tu baru gelombang separuh. Kalau dia 4 diod, gelombang penuh lah. So macam mana dia boleh berfungsi? So kita trace arah arus menggunakan anak panah. Okey, so kita tengok separuh kitar yang positif, maksudnya yang atas dulu. So yang atas, diod D1 dan D2 adalah pincang depan, manakala D3 dan D4 adalah pincang songsang. Okey, kita tengok kalau arus naik ke atas. Okey, so dia ada 2 simpang. Dia boleh pergi D4, dia boleh pergi D1. Tapi dia hanya pergi D1 sebab D1 ni pincang ke depan lah. Sebab anak dia positif, dia sambung kepada positif. Manakala D4 ni ada palang, nampak tak? Palang. So dia block arus. Okey, so sekarang ni
arus dah berhenti kepada simpang yang kedua, di mana dia boleh pergi masuk D3 ataupun dia pergi ke OSK. Dia pilih pergi ke OSK lah sebab D3 ni ada palang, dia rock block. So arus pun mengalir ke OSK dan masuk ke dalam perintang jugalah sebab ni lintas selari kan sebelah sini. So dua-dua arus boleh mengalir lah. Dan kembali semula. Lepas tu ada lompatan dekat sini. Kembali semula ke simpang yang seterusnya, di mana dia boleh pilih nak masuk D4 ke D2. So dua-dua dia boleh pilih, tetapi dia pilih D2. Kenapa? Sebab D4 ni kembali semula ke kawasan yang positif tadi. So dia mestilah kembali ke kawasan negatif. Sebab positif tertarik kepada negatif. So dia mesti lalu D2. Sebab D2 ni akan kembali ke negatif. Nampak tak? Dia akan kembali ke bawah. Samalah dekat simpang yang seterusnya, dia boleh juga masuk D3. Tapi dia akan pilih yang terus ke negatif. Sebab tadi arus yang positif mengalir, dia akan kembali ke negatif. Negatif sekarang macam itulah. Separuh kitar positif kita, positif di atas, negatif kita di bawah. Okey, so kalau dia separuh kitar yang negatif, so sekarang ni arus dah bertukar. Arus sekarang start ke bawah pula. Okey, kalau dia arus start ke bawah, okey, so dia ada dua simpang. Dia nak pilih yang mana? Dia pilih D3 sebab D2 ni ada palang. So dia block. So dia pilih D3. So dekat D3, lepas D3 ni ada dua simpang lagi. Dia boleh pilih D1 ataupun dia teruskan. So dia pilih teruskan sebab D1 kita ni ada palang. Dia rock block lah. So dia masuk ke dalam OSK, dia masuk ke dalam perintah dan kembali semula ke bawah ni. So dia bergerak, lepas tu lompat. So kita ada simpang yang baru, di mana dia boleh pilih D4 ataupun D2 sebab dua-dua tak ada palang. Tapi dia pilih D4 sebab D2 ni asal. Asalnya positif. So dia tak maulah, mestilah positif nak ke negatif. So negatif kita ke atas sekarang ni. So dia akan pilih D4 dan ada dua laluan lagi. Dia boleh teruskan ke negatif ataupun dia boleh teruskan D1. Walaupun D1 tu tak ada palang, dia pilih untuk teruskan ke negatif sebab positif suka kepada negatif. Maka lengkap lah. Maka terregister juga arus yang bersifat negatif tu. Cuma bila dekat OSK tu kita baca seolah-olah dia positif. Sebab nampak tak arus daripada atas ke bawah, yang sebelah sini pun atas ke bawah. Nampak tak? So dia akan register dekat atas skrin pun positif juga. Seolah-olah macam tak ada perubahan dengan yang separuh kita positif pertama tadi. Sebab itu nama dia rectifier gelombang penuh, di mana yang negatif tu kita telah berjaya tukarkan kepada separuh kita positif juga. So gelombang dia asalnya adalah positif, negatif, positif, negatif. Sekarang dia jadi positif, 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 positif. So kita dapat 100% yang kita masukkan tadi. Input kita tu ada positif, negatif, positif, negatif. Input kita semua positif dan 100% gelombang daripada input berjaya direktifikasikan. So yang ni adalah better daripada gelombang separuh, di mana kita hanya ambil positif saja, negatif kita delete. Tapi yang ni, yang negatif tu kita bukan delete, kita tukarkan dia jadi positif menggunakan rectifier tertimbang tu, di mana susunan dia mesti selari. Okey, galeri maklumat. Berikut adalah beberapa jenis arus lazim yang diperoleh dalam kajian elektronik. Arus terus yang rata adalah penting untuk litar berfungsi dengan baik. Okey, so gelombang rektifikasi gelombang penuh ni memang better daripada gelombang separuh. Tapi kalau boleh, arus kita ni kalau boleh nak rata lah. Macam bateri kan, bateri dia rata je. Kalau kita masukkan dalam OSK, waktu form 3 dah belajar dah, dia punya gelombang dia ataupun dia punya signal dia nampak line yang straight sahaja. Maksudnya arus yang dibekalkan tu adalah malar, sama sahaja. Kalau boleh kita nak macam tu, bukannya sekejap naik lepas tu kosong, kejap naik lepas tu kosong, lepas tu kejap naik kosong. Macam tak stabil lah kan, tak stabil. Walaupun kita berjaya menukarkan yang negatif tu kepada positif, tapi kita punya arus kita tu macam tak stabil. So kalau kita guna mentol kita ni sekejap malak, sekejap terang, sekejap malak, sekejap terang. So tak maulah kan jadi mentol berkelip-kelip pula. So kalau boleh mentol kita ni
nak terang saja. Okay, so macam mana? So kat sini ada contoh dia. Contoh arus ulang-alik kita dah tahu dia atas bawah. Contoh arus terus adalah atas. Dan contoh arus terus yang mantap bila kita berjaya menukarkan yang lengkung-lengkung ni, bukit-bukit kita ni menjadi garis lurus. So macam mana? Kita guna kapasitor. Okey, ini alat elektronik yang kedua, kapasitor nama dia. Simbol dia dua palang. Okey, simbol bateri palang panjang, palang pendek. Okey, simbol kapasitor dua palang sama panjang. Okey, kenapa saya comparekan bateri dengan kapasitor? Dua-dua lebih kurang sama dia punya fungsinya. Cuma kapasitor dia bekerja lebih berlainan. Cara dia bekerja berlainan dengan cara bateri bekerja, tapi dua-dua membekalkan arus. Okey, perataan output rektifikasi gelombang separuh dengan gelombang penuh samalah. Dua-dua kita boleh ratakan menggunakan kapasitor. Kapasitor dekat sebelah sinilah. Disambungkan secara selari dengan rintangan. So dia punya cara kerjanya, prinsip kerja kita panggil prinsip kerja dia macam ni. Okey, sewaktu arus mengalir ke separuh kitar yang pertama, okey, separuh kitar yang pertama pincang ke depan, okey. Pincang ke depan, maka arus masuk ke kapasitor, arus masuk ke rintangan dan arus masuk ke OSK. So, OSK membacalah arus itu, dia membaca. So, sekarang ni dia membaca. So, apa yang berlaku? Dekat kapasitor, arus dah tidak boleh mengalir. Sebab apa? Sebab kapasitor time ini dia akan mengecas. Bila arus mengalir, dia menyimpan cas itu. Dia menyimpan cas. So dekat sini, struktur dia macam ni lah. So arus itu positif, sebelah sini negatif lah kan. So dia akan menyimpan cas. Dia akan menyimpan cas. Cas tu hanya berkumpul dekat pelat dia. Dia ada dua pelat, pelat positif, pelat negatif. Cas akan berkumpul di pelat positif dan pelat negatif. So dekat kawasan yang kosong ni tiada apa-apa, dan dia tiada arus lah yang akan mengalir kat kawasan yang kosong ini. Sebab dia adalah bukan konduktor. So hanya cas terkumpul dekat kawasan atas dan bawah sahaja ketika arus sedang mengalir melaluinya lah. Okey. So apabila arus ulang-alik ni nak bertukar ke bawah pula kan, nak tukar berjalan ke bawah, sebelum dia tukar tu arus berhenti seketika, betul? Sebelum dia tukar tu arus akan berhenti seketika. Maka bila arus berhenti seketika, charge tadi yang terkumpul pada kapasitor dia akan mula mengalir. Dia akan mula mengalir dan kembali ke negatif. Dia akan mula mengalir dan bergerak ke negatif sebab tiada lagi arus yang menghalang pengalirannya. So sekarang arus tiada, maka arus terhasil daripada pengumpulan charge pada kapasitor pada awalnya tadi. So arus charge tadi akan mula mengalir dan bergerak ke negatif. So dia akan naik ke atas. So kita color dengan warna biru lah kot, senang. Kita color dengan warna biru. Dia akan naik ke atas dan masuk kepada rintangan dan masuk balik ke OSK. Nampak tak? Arus ni datang bukan daripada sumber, datang daripada kapasitor. So dia macam bateri. So kita akan nampak arus yang steady sahaja time ni. Arus dia steady, lurus, tapi dia berkurang lah. Lama-lama dia berkurang sebab charge kita ni lama-lama berkurang. Sebab arus dah mengalir, charge dia akan berkurang. So kita akan nampak arus dia straight tapi dia menurun dan masuk ke OSK. Pada ni barulah sumber tadi tu, bekalan kuasa dah bertukar ke bawah. Maka arus dah mula mengalir ke bawah pula. Bila arus mula mengalir ke bawah, arus akan masuk ikut kapasitor, arus akan masuk ikut rintangan dan arus akan masuk ke OSK. Tetapi kita tahu bila arus masuk ke kapasitor, dia bukan untuk mengalirkan arus, dia tujuannya untuk mengecas. Tadi bila arus tak mengalir, dia menyahcaskan. Tu dia punya proses dia, dia menyahcaskan, maka arus akan mengalir. Tetapi sekarang ni arus dah mengalir masuk balik dalam kapasitor, dia tujuan dia hanyalah untuk mencas kapasitor itu. Maka dia belok lah, arus tak akan mengalir ke atas kapasitor, dia akan berhenti setakat kapasitor, tujuannya untuk mengecas. Tapi arus akan mengalir masuk ke dalam diod pula. Daripada rintangan masuk ke diod, daripada OSK masuk ke diod. Tapi diod ni ada palang pula dah.
Bila ada palang, dia block arus. So arus takkan continue. So takkan register dekat OSK. Sebab tu dekat kawasan yang tak register tu, arus masih lagi tidak mengalir, maka kapasitor dia akan menyahcaskan. So kita masih dapat lagi lah beza keupayaan merentasi arus tu, kita dapat register tapi datang daripada kapasitor. Itu untuk gelombang separuh. Gelombang penuh cerita yang sama. Waktu dia arus mengalir masuk ke kapasitor, dia berhenti ke arus sampai takat tu, tujuannya untuk menyimpan charge. Tapi bila arus bekalan kuasa arus ulang-alik ni dia berhenti seketika, maka dia menyahcaskan, arus akan mengalir dan masuk ke OSK dan dia akan register. So dia akan register dan arus pun bertukar arah, dia menyimpan cas semula, dan bila nak tukar arah ke atas balik, dia akan menyahcaskan balik. So dia akan register juga dekat OSK. So kalau kita tengok dekat sini, kita akan nampak lah dia punya line dia tu hampir straight. Kan nampak tak? Dia hampir straight. So dah tak ada dah, jatuh ke bawah terus. So dia semua macam ke atas, tapi ada lengkok-lengkok sikit lah. Okey, apa yang kita boleh buat kalau kita nak nampak dia lagi rata? Kan nampak lagi rata. Nampaknya macam lengkok-lengkok tu kecil-kecil je. Kalau boleh kan. Lengkok-lengkok tu macam nak kecil-kecil je. Apa yang kita boleh buat? Kita tingkatkan kapasitor. Untuk kapasitor tu dia ukur dalam farad. Farad. Dalam ukuran farad. So semakin besar kapasitor, semakin besar arus yang boleh, semakin besar charge yang boleh disimpan. Okey, so kita meningkatkan kapasitor untuk kapasitor itu. Dan akhir sekali kita akan dapat, kalau kita dapat guna kapasitor yang tinggi, kita akan dapat hampir lurus. Dia tak akan jadi lurus yang sempurna ya. Dia tak akan jadi lurus yang sempurna, dia akan menjadi hampir lurus sampai kita tak perasan sebenarnya benda tu tak lurus. Dan mentol lampu di rumah tu, kalau kita boleh nampak dia, kalau kita tengok secara jauh kan, secara tak fokus, memang nampak dia menyala secara berterusan. Tetapi sebenarnya kalau kita boleh tangkap microsecond ataupun millisecond, sebenarnya lampu tu tengah berkelip-kelip. Cuma kelipan tu sangat cepat sebab kita guna perata arus tu. Perata arus tu dia lengkok-lengkok arus tu sangat-sangat kecil, so kita tak berapa nampak lah kelipan tu berlaku. So kita anggap seperti ianya bercahaya secara berterusan, tapi sebenarnya tidak ya. Sebab kapasitor ni hanyalah dia tujuannya nama saja untuk meratakan arus, tapi dia tidak boleh meratakan 100% arus tu. Dia tak boleh jadi seperti kita sambung kepada bateri lah. Bateri memang akan jadi 100% rata je. Tapi kapasitor ni dia boleh seolah-olah nampak rata, dan perubahan tak rata tu kita tak perasan lah sebenarnya. Okay, so kita tengok praktis formative 5.2. Apakah maksud istilah yang berikut? A. Diod semikonduktor. Okay, diod semikonduktor ialah peralatan elektrik ataupun komponen elektrik. Komponen elektronik, elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir pada arah tertentu sahaja. Okey. Keadaan pincang depan, keadaan di mana diod disambung kepada terminal positif untuk anod, bagi anod, manakala negatif bagi katod, dan arus boleh mengalir melalui diod, merentasi diod. Itu adalah keadaan pincang depan. Rektifikasi. Rektifikasi ialah proses penukaran arus ulang alik kepada arus terus.
Okay, nombor 2, lukiskan satu litar rektifikasi gelombang penuh menggunakan 4 diod semikonduktor. Kemudian lakarkan paparan skrin voltage output pada osiloskop sinar katod jika satu diod semikonduktor itu terbakar. Okey, so kita lukis dululah litar. So kita ada sumber arus ulang alik. So kita kena buat titian tu lah, rectifier tertimbang tu. So dia bentuk dia segi 4 macam ni. Segitiga selari, segitiga selari. So nanti apa padam lah dekat kawasan dalam ni. So kita colorkan je lah, senang. So tak nampak lah kita pelik simbol kita tu. Kena padam lah actually, supaya kita tak ada simbol tengah-tengah tu. So yang ni sambung kepada sini. So yang ni pula sambung kepada perintang R dan sambung kepada OSK. Okey, so dia akan masuk semula. So bila dia nak masuk semula, yang ni akan sambung ke bawah sini, simpan yang bawah tu. Yang ni pula dia tak boleh lah nak intercept yang dah sedia ada ni, so dia kena lompat. So dia sambung ke sini. So lengkaplah kita punya litar rektifikasi gelombang penuh. So paparan OSK, kita punya graf kita, kalau satu semikonduktor diod itu terbakar. So okey, so kalau satu rektifikasi, contohlah yang ni terbakar, apa yang akan berlaku kan? So yang pertama, dia akan pincang ke depan. So yang pertama bukan pincang ke depan, separuh litar positif yang pertama tu dia akan naik ke atas. So bila yang ni terbakar, so arus memang tak boleh mengalir lah bahagian tu. Lepas tu arus pun tak boleh mengalir ikut bawah ni sebab ada palang. So tiada bacaan untuk separuh litar yang pertama. Okey, separuh litar yang kedua, arus ikut bawah. So dia ada dua jalan, tak boleh masuk sini sebab ada palang. So dia akan pergi sini, masuk ke R, ke OSK. OSK baca kalau litar tu lengkap lah. Kita check litar tu lengkap ke tak. So dia ada dua jalan, dia tak pilih ke bawah, dia akan pilih ke atas. Sebab atas ke negatif semula, sebab bawah sekarang positif. So litar sebenarnya baca. So yang pertama tu hilang, yang kedua tu dia dibaca. Okey, lepas tu dia ulang balik lah kan. So dia akan jadi seolah-olah rektifikasi gelombang separuh. Itulah ceritanya kalau salah satu semikonduktor itu terbakar. 3A, namakan komponen elektronik yang digunakan untuk meratakan arus output litar rektifikasi gelombang penuh, kapasitor. Dia bekerja sebagai bateri. Terangkan prinsip kerja komponen elektrik di 3A. Apabila arus mengalir melaluinya, ia akan mencas. Kapasitor akan dicas, dan tenaga disimpan. Tenaga keupayaan elektrik lah. Apabila arus berkurang, kapasitor akan dinyah cas, dan tenaga yang disimpan ditukarkan kepada arus elektrik. Prinsip kerja komponen kapasitor. Arus ataupun kalau kita kata beza keupayaan yang tinggi menyebabkan kapasitor itu dicas dan tenaga keupayaan elektrik disimpan. Apabila beza keupayaan kita berkurang, kapasitor akan dinyah cas, tenaga yang disimpan tu ditukarkan kepada ataupun digunakan untuk mengekalkan, untuk maintain balik beza keupayaan yang telah berkurang tu. Dia naikkan baliklah beza keupayaan. Maksudnya bila beza keupayaan naik, arus pun naik lah. Samalah beza keupayaan dengan arus tu, kita boleh tukar dia punya
penggunaan dia dalam kapasitor. Sebab kapasitor dia seperti bateri lah, bateri dia supply arus.